أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فأعطني محبتك ومغفرتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah kurnianya, dengan rahmatnya Dia, alhamdulillah, pada malam hari ini kita masih lagi diberikan kesempatan oleh Allah untuk sekali lagi kita dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Subhanahu wa taala yang mulia ini, sekaligus dipilih untuk kita berada di dalam Raudhatun min Riyadhil Jannah, salah sebuah taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberi kebaikan kepada kita dan Allah memelihara kita daripada segala perkara-perkara yang buruk yang berlaku atas kita. Mudah-mudahan Allah lindungi kita, barakah daripada majlis ilmu yang disifatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai Raudhatun min Riyadhil Jannah, salah sebuah taman daripada taman-taman syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan puan-puan dirahmati Allah sekalian, kita sambung lagi pembacaan kitab Adab Sulukil Murid yang dikarang oleh Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad rahimahullahu ta'ala. Maka dia kata dekat sini, Bismillahirrahmanirrahim. Qala muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana
bi'ulumihi fid daraini amin. Maka berkata pengarang kepada kitab ini, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan manfaat ilmu pengarang kitab ni kepada kita semua di dunia maupun di akhirat. Maka dia kata wala yakfi fi husulil fauzi biha, dan tidak cukup untuk mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala itu al-iradatu faqat, hanya sekadar kehendak sahaja. Tuan-tuan perempuan dirahmati Allah sekalian, pengarang pada kitab ni dia nak habaq kat kita, orang yang nak mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala tak cukup hanya sekadar dia nak kepada syurga itu tanpa dia melakukan sesuatu. Tuan-tuan, dia kena melakukan sesuatu perkara untuk dia mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala yang sangat-sangat mahal itu. Nabi SAW sebut dalam hadis dia, huffatil jannatu bil makarih, kata Nabi, syurga itu dia dipagar dia dengan perkara-perkara yang tak disukai oleh hawa nafsu manusia. Tuan-tuan, orang yang nak dapatkan syurga Allah, dia kena tahu syurga tu jalan dia tak indah. Syurga itu jalannya tidaklah mudah, kerana dia dipagarkan dengan perkara-perkara yang bertentangan dengan hawa nafsu manusia. Kemudian Nabi SAW kata, wa huffatin naru, dan neraka Allah Subhanahu wa ta'ala itu pula dia dipagari dengan asyahawat, iaitulah perkara-perkara yang disenangi oleh syahwat, yang disenangi oleh nafsu-nafsu manusia. Tuan-tuan, sebab itu kalau kita tengok jalan orang yang nak mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa ta'ala, ada kepelbagaian ujian daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan hanya setakat kita, Nabi dan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tuan-tuan tengok bagaimana Nabi dan juga para sahabat ketika mana nak meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi ni, tuan-tuan, mereka tu melalui kesukaran-kesukaran yang begitu besar. Sehingga Nabi SAW kata, laqad udhitu fillahi ma lam yu'dha bihi ahad. Aku disakitkan pada jalan Allah Ta'ala ini dengan suatu kesakitan yang belum pernah dirasai oleh mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, mana-mana hamba Allah, dia belum pernah rasa lagi kesakitan sebagaimana yang ditanggung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi SAW kata, wa khawwiftu ma lam yakhif bihi ahad, dan aku ditakutkan pada jalan Allah ini dengan suatu ketakutan yang belum pernah dirasai oleh mana-mana makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan tuan, tak ada orang yang bila mana dia takut, dia mengalami ketakutan sebagaimana yang dilalui oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan, inilah
Ujian yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga dengan para as-sahabah radhiyallahu anhum ajma'in. Dan tuan tengok sahaja sebagaimana Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu wa ardah, dia dijemuk di tengah-tengah panasnya matahari, kemudian diletakkan batu besar di atas tubuh badan dia. Dan tuan, pasal apa tuan dia melakukan Bilal sedemikian rupa? Dan tuan, ini semua adalah kerana mereka melalui jalan-jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, maka benar apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, huffatil jannah bil makarih. Syurga itu dia dikelilingi dengan perkara-perkara yang tak disukai oleh hawa nafsu manusia. Dan tuan, maka dia kena tahu, untuk dia mendapatkan syurga Allah bukan hanya setakat kehendak sahaja, tetapi dia melalui ujian-ujian daripada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, melalui ujian yang dijalankan oleh Allah ini, Allah Subhanahu wa taala kata, wala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu. Maka Allah Subhanahu wa taala dia tahu siapa dia orang yang benar dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala ya'lamanna al-kadhibin, dan dia mengetahui siapa diakah orang yang berdusta dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kerana tu kita ni selagi mana belum diuji oleh Allah, kita tak tahu kedudukan diri kita lagu mana. Dan tuan, kalau dari segi pakaian ni, pakaian orang boleh pakai apa yang dia nak pakai. Dia boleh pakai pakaian para alim ulama, dia boleh pakai. Dan tuan, tapi nak menyamai kedudukan para alim ulama, hak tu tak boleh. Kerana kedudukan ini ianya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kerana tu kata Al-Imam Al-Syekh Sulaiman Ad-Darani rahimahullahu taala, beliau menyatakan sesungguhnya seseorang manusia itu dia akan teruji keimanan dia bila mana dia melalui proses ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kita tengah duduk dekat dalam masjid ni, tengah duduk dalam keadaan selesa. Tuan, tengah tak ada apa-apa. Dan tuan, sebab tu keadaan kita lah ni kemah. Dan tuan, kita boleh duduk dengan tenang dalam majlis kuliah. Kita boleh khusyuk mendengar majlis kuliah. Dan tuan, tapi keimanan seseorang bila mana dia diuji oleh Allah, maka baru diketahui bagaimana tahap keimanan seseorang pada sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan, kita tengok sebagaimana yang berlaku dulu di Aceh. Bila berlaku gempa bumi, bergegak masjid. Gegak masjid. Dan tuan, dalam tengah-tengah duk sembahyang tu ada hak yang lari-lari. Mujuk tu imam tu bagus, masya-Allah. Tengah-tengah duk bergegak tu, dia hampir-hampir nak jatuh, dia gagah juga berdiri. Dia gagah juga untuk terus mengimami solat pada hari tersebut. Dan tuan, dalam keadaan orang lain dah semuanya lari semua dah. Kerana apa? Masa tu gegaran begitu kuat. Dan tuan, tu imam tak lari, masya-Allah. Padahal kalau dia lari pun tak ada masalah. Kalau untuk dia menyelamatkan diri dia, tak ada masalah. Dan tuan, tapi masya-Allah, kita tak tahu kedudukan yang Allah Subhanahu wa taala beri kepada satu orang. Nampaknya
tu imam tu masa berlaku gegaran dia tak lari, malah dia gagah juga untuk meneruskan solat dia, kerana mungkin dia mengetahui pada masa tu dia sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan berlaku kepada cicit Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-Imam Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu wa ardah. Dan tuan Ali Zainal Abidin cicit kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pernah satu hari Ali Zainal Abidin dia tengah sembahyang, tiba-tiba rumah dia terbakar. Tuan-tuan tengoklah bagaimana ujian yang Allah Subhanahu wa taala datangkan kepada manusia, supaya manusia ini tahu bagaimana kedudukan dia pada sisi Allah Subhanahu wa taala, dan untuk dia mendapatkan syurga Allah Subhanahu wa taala. Dan sebab tu kita ni macam-macam Allah Taala perintah kat kita. Sebab itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ad-dunya sijnul mu'min. Dunia dia merupakan penjara bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dunia ni ibarat penjara. Dan pasal apa dia diibaratkan penjara oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kerana kita terikat dengan segala perkara yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tuan beza dengan orang-orang kafir. Dan tuan orang kafir ni kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wal jannatu lil kafir. Dunia ini dia merupakan syurga bagi orang-orang yang kafir, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tuan Ali Zainal Abidin masa dia tengah sembahyang, dia diuji oleh Allah, rumah dia terbakar. Dan tuan orang ramai dah panggil dia keluar, wahai cicitnya Rasulullah, keluarlah daripada rumah kamu terbakar lah ni. Dan tuan Ali Zainal Abidin dia keluar tak? Dia tak keluar. Orang jenuh panggil dia, dia tak keluar. Dan tuan sehinggalah api itu reda dah, sehinggalah api itu menghilang dah, maka baru Ali Zainal Abidin keluar daripada rumah dia yang masa tu dah dimakan oleh api. Dan tuan, maka pada masa tu orang kata dengan Ali Zainal Abidin, wahai cicit Rasulullah, masa rumah kamu dimakan api, kami panggil kamu. Kami khawatir kalau nanti kamu terbunuh di dalam rumah kamu sendiri. Dan tuan, orang duk panggil dia. Maka apa jawab Ali Zainal Abidin? Jawab Ali Zainal Abidin, masa rumah aku terbakar, ya aku tahu, dia kata. Aku tahu rumah aku terbakar, aku tahu. Tapi pada masa rumah aku terbakar, aku tengah dirikan sembahyang, aku duk terbayang, dia kata, bagaimana panasnya api neraka Allah Subhanahu wa taala, sehinggalah aku tak rasa lagi dah kepanasan api yang memakan rumah aku, kata Ali Zainal Abidin radhiyallahu anhu wa arda. Tuan, demikian orang yang dia pada masa itu nampak kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian bila Allah Taala uji dia, dia tetap untuk bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kata Al-Imam Sulaiman Ad-Darani, seseorang itu akan diketahui kedudukan dia bila mana dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Imamul Haddad rahimahullahu taala, wala yakfi fi husulil fawzi biha, dan tidak cukup, dia kata, untuk mendapatkan syurga, nak meraih syurga, al-iradatu faqat, hanya sekadar dengan kehendak sahaja, dia tak buat apa-apa. Dan tuan Nabi